muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah panjang lagi umur kita sehinggalah ke pagi yang berkat ini dapat pula kita bertadabbur nas-nas Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah terima hendaknya amalan kita ibu bapa sekalian. Dan hari ini kita dah masuk ayat keberapa dah tu ayanda bonda sekalian? Ayat 272 Ustaz. 272 ya. Okay, Ayat berapa? 272 surah Al-Baqarah. Baik, kita masuk ayat 272 suratul Baqarah. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapa sekalian, sebelum kita mulakan ni, marilah kita pakat sama-sama mutekan dulu suara kita masing-masing di rumah tu. Cari butang mutekan dulu. Mutekan dulu. Okey, semua dah mute ya. Kita masuk ayat 272. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Sampai dulu ayat 274. Kemudian kita akan sambung kepada ayat berikutnya mengikut masa kita ya untuk tadabbur ni. Subhanallah. Baik ibu bapa sekalian, ayat 272 saya bacakan dulu ya. Laisa 'alaika hudahum.
bukanlah kewajipan kamu, wahai Muhammad, untuk hudahum, menjamin mereka ni dapatlah hidayah. Bukan. Tetapi kerja panggil manusia kepada Allah adalah kerja para nabi dan juga kita semua sekali. Tetapi untuk menjamin dengan awak ni saya dakwah, dapatlah hidayah, ini masing-masing mohon pada Allah. Masing-masing mohon pada Allah. Sebab hidayah ni bernilai sangat, ibu bapa sekalian ya. Bernilai sangat-sangat. Maka Allah beritahu kepada Nabi SAW, betul, risalah kamu sampaikan. Tetapi hidayah bukan tanggungjawab kamu. Laisa alaika hudahum. Tidaklah menjadi tanggungjawab bagi kamu untuk memastikan mereka yang kamu seru kepada Allah itu mendapat hidayah. Tetapi walakin Allah yahdi man yasha. Ini yang kita selalu ingat ni. Ini yang selalu kita ingat ibu bapa sekalian. Walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi man yasha, memberi hidayah kepada sesiapa sahajalah yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya kalau ikut kita, kita naklah anak kita jadilah tok imam macam kita. Contoh, kita naklah cucu kita berulang ke masjid 5 waktu macam kita. Contoh, kita nak anak kita yang perempuan tu yang nak berkahwin dah bulan depan tu, orang dah masuk Minang dah tu, pandai memasak, pandai menjahit macam kita. Maknanya tidak dapat, tidak semestinya. Apatah lagi hidayah. Ini hidayah ni milik Allah. Banyak kita dengar ya. Orang bukan Islam, dulunya bukan saja bukan Islam, ditentang pula akan Islam. Ditentang pula akan Islam. Apa jadi? Masuk Islam. Jumpa tengah tawaf di sisi Baitullah. Walaupun terkenal dulu buat filem hina Nabi SAW. Ingat tak di Jerman tu? Ini nak kata walakinnallaha yahdi man yasha. Isteri Nabi Nuh tak dapat hidayah. Anak Nabi Nuh tak dapat hidayah. Walhal suami dan ayah mereka Nabi yang dipilih Allah. An-Nabi man naba'ulahu. Seorang yang diberi berita oleh Allah, dipilih oleh Allah. Walaupun isterinya, walaupun anaknya. Ya, walakinnallah yahdi man yasha. Pak saudara Nabi begitu juga. Walaupun orang baik, orang jujur, riwayat kata Abu Talib walaupun bukan Islam. Ya, tapi baik. Baik mana? Arak tak pernah minum. Allah. Cuba bayang ibu bapa sekalian. Walhal waktu itu pengharaman arak belum ada. Kerana dia tahu mabuk. Dia tahu tak baik. Kurang akal. Baik ke tidak Abu Talib? Baik. Pak saudara Nabi pula. Tetapi walakinnallaha yahdi man yasha. Mana fahamlah kita ibu bapa sekalian, yang paling bernilai apa dia? Hidayah. Hidayah. Pagi ni sebelum zuhur ni sempat lagi kita solat duha. Berapa ramai yang sudah solat? Ataupun yang belum solat? Ataupun habis zuhur nanti tak sempat dah solat? Semua sekali ini adalah hidayah Allah yang mana kita mohon, ya Allah jadikanlah korang ada hidayah. Dengan sebab hidayah tu boleh semayang duha, semayang malam, sedekah, belajar. Tu dia ibu bapa sekalian. Kita baca lagi. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja harta yang baik. Cuba tengok disebut tu. Wa ma tunfiqu min khairin. Apa yang kamu infak, syarat nak infak, apa dia? Yang baik. Baik di sini dua benda kata ahli tafsir. Pertama, baik dari usulnya, yakni sumbernya. Awak dapat macam mana ni? Saya dapat dari sekian. Baik, halal, tak ada anaknya orang. Itu dipanggil sumber, usulnya. Dan baik pula zatnya, benda yang kita nak infak tu. Memang harta kita, tapi kita beri baju ke orang berlubang-lubang, koyok, kita sendiri pun tak nak. Tu kalau kita baca dalam Al-Quran,
hatta kamu sendiri pun. Ayat sebelum pada ni apa disebut tentang qaulun ma'rufun la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ingat ada ayat sebelum ini, kalladhi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ingat ada ayat sebelum ni kita belajar? Ya, cuba tengok balik nota kita yang kita dah belajar. Saya ganti Ustaz Idris hari tu kan. Diceritakan tentang apa? Tentang kalau nak sedekah biar baik, biar molek. Tak nanti mahal tapi molek. Yang mana jangan kamu sedekah benda yang buruk, hatta kamu sendiri pun kalau orang beri. Kalau orang beri, kamu pun tak nak satu. Hatta kalau kamu pun sendiri tengok barang yang kamu nak beri pada orang, kamu pun tak sudi nak pandang dah. Tak ada hati dah. Jangan, kata Allah, jangan. Ibu bapa sekalian, cuba balik sekarang tengok dalam gerobak. Tengok dalam gerobak. Apa maksud gerobak? Gerobak ni perkataan Kuala Lumpur. Kalau Terengganu dia panggil almari. Tengok almari sekarang. Banyak tak baju? Banyak. Cuba buat turun daripada hanger gantung tu. Nak sedekah. Buat turun tengok, ini elok lagi lah. Tak jadilah sedekah. Buat turun lain pula. Ini elok juga. Tak jadilah sedekah. Dia nak cari yang tak elok, kurang elok sedekah. Oh, jangan. Wa ma tunfiqu min khairin. Cuba tengok Al-Quran sebut. Apa sahaja yang kamu infak, syarat dia baik. Usulnya, yakni sumbernya, zatnya, barang tu sendiri, benda yang kita nak sedekah itu. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Maka baik barang tu, baiklah dibalas Tuhan pahala kepada kamu. Kita nak satu benda tentu terbaik. Maka infak yang baik. Infak yang boleh. Dalam satu hadis Nabi SAW ada menyebut, sesiapa beri pakaian kepada orang, Allah memakaikan dia sutera dalam syurga berwarna hijau. Siapa beri makan minum kepada orang, ni musim PKP macam ni kan. Saya minta maaf lah ibu bapa sekalian, keluar raung dengan motor tepi-tepi Maybank ke kawasan Bangi dekat-dekat ni lah. Saya pun tak berani bawa motor jauh-jauh, dekat-dekat ni je. Tengok orang berjual sampai malam. Maaf sebut, saya sama dengan ibu bapa, sama je. Menitik air mata tengok, ya Allah, sampai malam mereka cari rezeki. Sesiapa yang beri pakaian pada orang, Allah pakaikan dia sutera berwarna hijau dalam syurga. Siapa beri makan minum, belanja, lepaskan kesusahan orang lain, Allah Ta'ala pun beri mereka, antara disebut dalam hadis ni, minum dari satu gelas tinggi yang tertutup atasnya dalam syurga nanti, minum. Allahu Akbar. Ya. Jadi apa sahaja yang kamu sedekah yang baik, syaratnya baik. Fa innallaha bihi alim. Maaf saya. Fali anfusikum, pahala bagi kamulah manusia. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Ya. Dan janganlah kamu belanjakan, infakkan, sedekahkan sesuatu pun melainkan illa ibtigha', kecuali kamu sedekah ni kerana Allah. Kerana Allah, ya Allah. Kerana Allah, ya Allah. Bila nak sedekah, biar kerana Allah. Bila kerana Allah, ibu bapa sekalian, apa jadi? Bila kerana Allah, Ayanda Mak Syarif saya ada tak petang pagi ni? Ayanda Mak Syarif tu barangkali ada jauh-jauh tu ya. Bonda Mariam ada tak tu? Ustazah Bonda Dr. Mariam? Ada agaknya ni ya. Ya. Kak Aminah ada ke tak tu? Nak dengar suara, boleh dengar suara saya? Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah. Kadang-kadang kita mengajar ni, bila kita seorang bercakap tak dengar orang bernafas bercakap belakang tu, kita kata ada ke tidak orang. Ada Ustaz dengar, alhamdulillah. Alhamdulillah ada, ya Allah cuma. Okey, apa yang saya nak sebut tadi? Yang saya nak sebut tadi tau. Apa pula nak sebut tadi sampai hilang ya. Ya, bila kita nak sedekah, jangan bergerak tangan kamu untuk sedekah
melainkan setelah betul hati kamu, illa betira awajihillah, kerana Allah ni ya Allah. Bila kita niat kerana Allah, sedekah ni, ayat ni tentang sedekah infak, apa jadi? Bila orang niat kerana Allah, apa jadi? Ahli tafsir kata antaranya pertama, bila kamu betul illa betira awajihillah, perkara pertama ialah kamu akan jadi takut manusia tengok. Ulang sekali lagi Ustaz ya. Kamu akan jadi takut manusia tengok. Takut hapus amalan, rosak pahala. Timbul dalam hati, oh bagus sangat Ustaz Rashidi tu, sedekah kuatnya. Aku ni sedekah lebih pada orang. Aku. Allah takut. Tapi apa jadi? Ibu apa tahu tak? Dulu orang beramal. Apa syarat dia? Ikhlas. Dengar tu. Kalau dulu, zaman tok nenek kita dulu, bila mereka nak sedekah ni, wa ma tunfiquna illa batira awajihillah. Dulu orang sedekah ikhlas. Syarat dia. Sekarang kalau sedekah apa syaratnya? Maaf saya sebut ya. Sekarang kalau nak sedekah, syarat dia kena rakam. Tunjuk ke orang. Astaghfirullahalazim. Tidakkah Nabi kata, kalau kamu sedekah diumpamakan, tangan kiri pun tak tahu tangan kanan beri. Metaphorically, kiasannya, janganlah sampai orang tahu. Tak payahlah aku. Takut amal kita. Soal fiqh orang kata kau sedekah iklan pada orang supaya menaikkan, tu satu benda lain. Asas kepada sedekah baik. Kedua, illa batira, ni hak belajar pagi ni, illa batira awajihillah, kerana Allah. Maka ahli tafsir kata kalau betul awak kerana Allah, perkara pertama berlaku pada jiwa kamu takut orang tahu. Takut naik riak, takut putus amalan. Ni nak jaga ni. Tapi sekarang apa boleh buat? Bila sedekah kena rakam. Bila semayang kena rakam, ambil gambar saya tengah sujud je kalau boleh. Tengok tu. Astaghfirullahalazim. Rupanya ibu bapa sekalian, betul lah kata orang-orang tua kita, kata guru-guru kita betul. Apa dia? Payah. Payah apa? Nak cari orang lurus hati. Betul kerana Allah. Payah. Sebab itu ada hadis menyebut, pagi ni pun saya sebut hadis ini kepada jemaah kita Mutiara Tasawuf pagi tadi di Putrajaya. Secara live macam ni juga. Ya. Apa dia hadis menyebut? Ada tiga apa dia? Tiga manusia, tiga golongan disebut dalam hadis bila mati nanti dah dibangkitkan. Allah tanya, atas dunia dulu Ustaz Rashidi apa awak buat? Saya belajar ilmu-Mu ya Allah. Dan saya mengajar jemaah ni kerana Engkau ya Allah. Maka apa Allah jawab? Awak ni berdusta lah Ustaz Rashidi. Awak belajar dan awak mengajar ni supaya dikata orang pandai, bijak, alim, banyak ilmu, pengaruh ramai, murid. Tengok tu takut tu. Kemudian dibangunkan orang kedua. Ustaz Rashidi, apa awak buat atas dunia dulu? Saya dulu berjihad Tuhan. Berjuang. Kata Allah, awak berdusta. Awak nak suruh kata awak berani. Seperti sirah Nabi SAW meriwayatkan, ketika peperangan Uhud ada satu ketua kabilah namanya Kuzman. Jangan lupa tulis situ, tulis kat atas tu. Kuzman. Kuzman siapa? Ketua kabilah Bani Zafar. Ketua kabilah Bani Zafar. Iaitulah satu kabilah yang berperang sokong Nabi. Lawan orang kafir Mekah, orang munafiki Madinah. Dia bunuh 10 orang ke 11 orang kafir. Akhirnya dia mati. Kuzman tadi, ketua kabilah Bani Zafar mati. Maka sahabat pun berbincanglah. Orang baik mati, pahlawan Islam mati. Apa dia bincang? Syurga manalah Allah Ta'ala letak Kuzman ya. Hebat sangat, berjihad sangat, tingginya kedudukan dia di sisi Allah. Sahabat bincang. Maka dia beritahu pada Nabi, Kuzman telah mati. Apa Nabi jawab?
Quzman huwa min ahlin nari jahannam. Ambil nak sangat. Kita tak kata ke Quzman saja, kata ke kita masing-masing yang dengar kuliah pagi ni. Yang saya anggarkan tak kurang 4,000 orang ni, agak saya je. Kita semua kata pada diri sendiri. Allah takutnya kalau belajar ni tidak ikhlas, paling tidak rasa lebih alim daripada orang, okey. Paling tidak rasa lebih tahu pada orang, paling tidak sembahyang sunat, puasa sunat, rasa apa dia? Saya tak apa dah dalam kubur nanti selamat dah. Tengok tu. Bahaya. Dibangkitkan 3 golongan. Orang berjihad tapi dusta bukan kerana Allah, kerana nama. Orang belajar ilmu Allah bukan kerana Allah tapi nak cari pengaruh, cari murid. Orang infak harta, baca hadis tu. Ni, illa bitira wajhillah yang kita belajar ni. Ni saya ringkaskan daripada tafsir yang telah menyebut tentang apa dia maksud illa bitira wajhillah. Itulah antaranya orang sedekah Allah bangkit. Apa kamu buat? Rezeki yang kau beri padaku ya Allah, aku sudah infak pada orang. Apa Allah kata? Kamu berdusta. Kamu infak sedekah nak suruh orang kata Ustaz Rashidi tu bagus. Ustaz Rashidi kaya. Ustaz Rashidi ya Allah. Jangan ibu bapa sekalian takut. Biarlah kita beramal. Illa betira wajhillah. Ya Allah, terimalah amalku. Walaupun manusia tak tengok. Walaupun manusia tak tahu. Ni yang mustahak sekali. Ya. Dan biasanya benda tak ikhlas tidak lama. Kerana akal dia tidak kukuh dan tidak ada sandaran kepada Allah. Orang dah ikhlas dah lama, Allah akan tunjuk. Ya. Sambung lagi Ustaz. Baik. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu infak sedekah tadi, nescaya Allah balas pula dengan cukup, sedang kamu tidak akan dikurang sikit pun. Dia dalam hadis Nabi SAW seperti termuat. Ya. Tanya sikit yang pasal Quzman tadi macam mana? Quzman tu kerana dia berperang walaupun di sebelah Nabi, kerana nak menaikkan nama kabilah dia. Dia nak naikkan nama kabilah tu. Kabilah Bani Zafar, biar naik gagah berani kabilah ini. Bukan kerana Allah. Nak menaikkan nama kabilahnya ya. Ni makna bukan illa betira wajhillah. Tapi nak harum nama kabilahnya. Ya. Saya jawab ringkas begitu ya. Terima kasih Ustaz. Sama, baik. Itu dia. Maka dia kata apabila kita infak wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, apa saja yang kamu infak yang baik-baik tadi, niat pun baik, benda pun baik, layak disedekah diinfak, semuanya Allah balas. Walaupun kamu tengok dalam poket tadi RM5, dah tinggal RM2 dah, sebab beri RM3 pada orang jual aiskrim. Kebetulan hari ni hujan. Bila hujan siapa nak beli aiskrim, bukan musim panas. Tak apalah, ambil RM3 ni tuan. Esok kalau musim panas, nak tolak atas RM3 ni budak-budak balik sekolah beli aiskrim pun boleh tolak. Tuan tak nak tolak pun tak apalah. Nampak tak? Walaupun kita kata RM3 dah hilang. Tidak. Yuwaffa ilaikum. Selamat di sisi Allah. Sudah ada dalam catatan Raqi Atik. RM3 Ustaz Rashidi sedekah sekian-sekian ribu lah. Niatnya kerana Allah. Okey. Allah balas. Yuwaffa ilaikum. Allah balas ke mana? Mari kita dengar hadis. Mari kita dengar hadis. Ya, kita dengar hadis. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala balas pahala kepada orang bersedekah. Bersedekah. Sekejap. Ya. Ya, ibu bapa sekalian. Cuba cek tu mana yang tertekan unmute tu. Dah mute ya. Kalau boleh tekan mute tu, jangan sampai tertekan unmute pula. Tekan mute tu, lepas tu tindih dengan batu bata pula supaya jangan terlepas ya. Jangan terlepas. Baik. Ya. Yuwaffa ilaikum, Allah balas. Bagaimana Allah balas? Kita baca hadis. Hadis ini dimuatkan dalam Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, kitab Imam Nawawi kita.
Mazhab kita Imam Syafi'i, ulama mazhab kita. Dalam Riyadhus Salihin ada menukilkan satu hadis tentang bagaimana Allah balas pahala ni. Dah kita belajar hari ni sedekah. Kemudian Allah berjanji kalau sedekah tu baik, illa btira awajihillah pula kerana Allah yuwaffa ilaikum, Allah balas. Okey, balas macam mana Ustaz? Baca hadis. Setiap balasan Allah kepada kebajikan kita buat, ibu bapa sekalian, bermula 10. Kita sedekah 10%. Allah tak balas 1 pahala. Allah balas 10 pahala. Bermula. Kan kita nak beli rumah, dia iklan harga bermula. Bermula tengoklah keadaan mungkin tinggi. Kata Nabi bermula 10 sehingga 700. Sedekah 10 sen, Tuhan balas 700 pahala. Kan saya sedekah 10 sen. Dah sebab awak ikhlas. Allah ganda, kan memang ganda. Kalau awak tak boleh 700 pun paling kurang pun awak tetap boleh 10. Maknanya tetap untung tak? Untung. Tapi syarat dia jaga. Jaga apa dia? Ikhlas. Jaga apa dia? Baik, elok, sumbernya halal. Okey. Yuwaffa ilaikum. Bermula 10 kata Nabi SAW seperti hadis dalam Riyadhus Salihin sehingga 700 pahala 700. Kecuali kata Nabi, Allah beritahu as-saum, puasa. As-saum, puasa. Puasa kata Allah, aku balas. Mana dia luar daripada 10 ke 700 ni, aku balas mengikut aku nak beri. Kerana puasanya kepadaku semata-mata. Maknanya hadis ni kita faham bila sebut kepadaku. Inilah semata-mata kerana Allah. Wajihillah. Jadi nak sedekah kerana Allah. Nak semayang kerana Allah. Nak belajar kerana Allah. Kerana. Nak jadi kerana Allah ni lah orang tua kita kata apa dia? Orang betul hatinya kepada Allah. Nak cari orang betul, payah ibu bapa sekalian. Payah. Songkok boleh pakai. Kopiah boleh pakai. Tetapi kata Buya Hamka, kenapakah kita pakai kopiah? Ni Hamka dia nak ajar kita. Kenapa kita pakai kopiah? Kenapa kita pakai songkok? Makna Hamka tanya bukan nak suruh jawab. Hamka juga jawab. Entah-entah nak tutup kejahatan kita kot. Pakai songkok. Sendeng pula sikit ke kanan. Contohnya, pakai songkok Ustaz Rashidi. Baiknya, itu kata orang. In bracket dalam hati kita, orang tak nampak jahat aku. Ni bimbang. Maka hendaklah wajihillah. Illa betira wajihillah. Kerana Allah. Ya, Allah balas yang baik. Yang ikhlas kerananya. Yuwaffa ilaikum yang kita belajar pagi ini. Yuwaffa ilaikum. Wa antum la tudlamun. Sedangkan kamu tidak rugi sedikit pun. Tak ada rugi. Tak kira musim PKP dah. Sedekah sebelum PKP. Sedekah masa PKP. Tak usah kira. Tidak rugi Allah kira. Kita ni nak puasa pula dah. Kalau musim macam ni, terawih guana lah kita. Dah kali kedua dah pula kita masuk puasa musim gini. Tapi walaupun susah sukar, wa ma yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah kira kesusahan kita, la tuzlamun, tidak dikurangkan. Lil fuqara ayat 273 itu lil fuqara, bagi fakir miskin tu, fakir miskin. Ya. Alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Apa kata Allah? Dia kata bagi orang-orang fakir, ya, fuqara yang terikat berjihad di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu dan tidak menyangka bahawa mereka adalah orang kaya. Kerana la yas'alunan nas
ilhaf. Kenapa lil fuqara fakir? Dia tetap berjihad. Berjihad sini bukan perang medan perang saja. Dia tetap buat kebajikan, kebaikan. Antaranya ada tak orang fakir, miskin, sedekah. Ya. Sedekah fakir, orang fakir lebih afdal daripada sedekah orang kaya. Orang kaya dia sedekah, betul lah. Dia ada benda. Orang fakir dia sedekah. Betul lah dia sedekah. Tapi dalam keadaan dia tak ada benda. Maka infak dia berganda. Saya nak buat contoh, ibu apa dah tahu dah ni. Dah tahu dah. Bill Gates. Orang kaya atas dunia, Bill Gates. Ya, dia kata pernah sekali aku ni duduk di airport nak beli surat khabar, tak cukup beberapa sen. Maka aku pergi dekatnya satu kedai 2 surat khabar, dia kata tak apalah, awak ambil tak bayar-bayarlah, saya beri. Dan dia kata perkara ni berlaku 2 kali di kedai surat khabar sama. Sehingga akhirnya bila aku ni kaya betul. Aku mari teringat pula, ada orang dulu tolong, dia kata. Walaupun surat khabar je pun. Tapi dah aku tengah kaya, orang-orang gini lah pernah kata tolong. So dia berusaha cari, jumpa. Bila jumpa, dia tanya awak, kenal tak saya? Jawab orang jual surat khabar, kenal. Awak Bill Gates. Awak ingat tak saya pernah pergi surat khabar waktu airport tu? Ingat. Nampak tu? Ingat. Sepatutnya kita orang Islam dah ingatlah. Kita buat baik korang tak payah ingat sangatlah. Tapi kita buat salah korang, kita ingat. Supaya kita beringat, nak minta maaf, minta halal. Maka, dia kata, awak dah tolong saya dah. Sekarang saya jadi orang kaya, saya nak tolong awak. Apa awak nak minta? Kalau orang tanya saya, maaf. Ustaz nak apa Ustaz? Jemaah ni ramai-ramai ni. Ya, yang kelas tadabbur kita ni. Ustaz mengajar sama dengan kami ni dah. Ustaz nak apa Ustaz? Ada berapa jemaah? Ada 10 orang. Saya nak lompat tikar, naik bak, belebak, ubi, bubur, lambu. Sedaplah minta. Pasal 10 orang. Tapi apa jawab penjual surat khabar ni? Jawabnya. Dia kata, mana mungkin kamu boleh balas pertolongan aku dulu? Itu kenapa? Sebab mu balas sekarang waktu kamu sudah melimpah ruah harta. Aku tolongmu dulu, sewaktu aku cari makan, aku pun tak ada benda. Nampak tak? Islam ajar awal lagi. Daripada kisah Bill Gates ni, kisah baru. Islam ajar awal lagi. Derma seorang fakir lebih afdal dari derma seorang kaya. Kerana waktu dia derma, dia berjihad. Kalau beri korang, aku nak makan macam mana lah. Tetapi tak apalah kok. Sebab Nabi SAW pernah menyebut, hindarkanlah kamu daripada api neraka walaupun bersedekah dengan sebelah biji tamar. Nak beritahu awak miskin, tak ada harta. Kalaulah ada sebiji je tamar, awak belah sedekah, separuhnya makan, buatlah kata Nabi. Nampak tak? Tu ibu apa sekalian. Maka ayat ni dia cerita tentang lil fuqara, fakir miskin. Ya, lil fuqara, fakir miskin, alladhina usiru fi sabilillah. Ya, yang berjihad, still berjihad, masih berjihad. Jihad dan anti saja perang kita kata tadi, infak harta, buat kebaikan, berjihad fi sabilillah. Orang ni macam mana? La yastati'u orang dia la yas'alunan nas, dia tak minta ilhafa. Kerana apa? Dia jaga air muka dia. Tengok tu. Dia jaga air mukanya, dia pelihara diri dari minta-minta. Minta sedekah boleh ke tak? Boleh. Tapi orang menjaga air muka dari meminta-minta, Allah puji. Antaranya dalam satu hadis menyebut, sesiapa banyak meminta-minta, sedangkan dia boleh minta, bukan, Allah luruhkan daging muka dia di akhir. Saya tak tahu orang lain. Dan saya pun tak mau bercakap tentang orang lain. Saya secara peribadi, ibu bapa sekalian, bila sebut nak minta, malu.
Saya harap orang lain gitu juga. Kalau boleh kelas kita nak kumpul duit lebih kurang, segang. Saya tak tahu orang lain, saya tak berkata orang lain. Malu. Hadis tadi orang banyak minta gugur air muka. Jadi saya pesan pada rakan-rakan, ustaz-ustaz pun saya pesan belaka, tak usahlah minta sangat. Jangan meminta-minta, tak usah sangat. Jaga air muka kita. Buatlah kebajikan setakat kita mampu. Ya, setakat kita mampu. Ya, setakat kita mampu. Ni tak tiap-tiap minggu. Kerja minta derma saja tiap-tiap minggu. Orang beri juga pasal pandai ceramah, pandai bercakap. Jadi bukan ilmiah sangat, akademik sangat, tapi sebab pandai bercakap. Orang kita ni, saya pun rasa heran sikit. Ibu bapa sekalian, jangan belajar persembahan ceramah. Belajarlah ilmu yang disampaikan melalui ceramah. Sebab ceramah ni ada disampaikan ilmu, ada disampaikan persembahan. Pandai susun bahasa sikit, sekian-sekian tu dipanggil persembahan, bukan majlis ilmu. Itu bukan majlis ilmu. Majlis ilmu, apa kita dapat ilmu? Apa kita dapat panduan? Tafsir ayat ni macam mana? Apa kata ulama? Apa kata hadis? Itu ilmu. Tapi yang banyak orang kita, dia suka apa? Dia suka persembahan. Sonok sikit, suka sikit. Kita dah tak ada masa dah. Belajar ilmu. Bukan dengar persembahan. Ya, bukan dengar persembahan. Saya harap ibu bapa faham perbezaan persembahan dengan majlis ilmu yang banyak fadilah Allah Ta'ala sebut tu melalui hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Ya. Dia pelihara dirinya, la yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak meminta-minta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkah, kamu infak pada jalan Allah, fa innallaha bihi alim. Allah tahu. Tak usah susahlah manusia tak tahu. Tak usah kiralah tak masuk surat khabar. Tak apalah orang tak viral pun, tak apa. Kenapa? Amannya rasa orang tak tahu. Amannya. Nampak ya? Amannya orang tak tahu. Tapi sekarang macam kita kata tadilah pelik ya. Dunia sekarang bila buat kebajikan semua nak kena rakam, nak kena tunjuk. Wa na'uzubillah ya Allah, minta jauh ya Allah, minta jauh. Alladina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka bil-laili wan-nahar, kata ahli tafsir, bila Allah Ta'ala guna kalimah alladina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Okey. Lahum tu harta mereka, betul harta awak. Allah Ta'ala guna lahum, harta awak. Tapi sebelum disebut harta awak, alladina yunfiku, orang yang menginfak, sedekah harta. Menunjukkan apa dia? Walaupun harta tu disandarkan pada awak, tapi ada suruhan daripada Allah, suruh infak. Suruh sedekah. Sama ada sedekah wajib. Sedekah wajib ni kita panggil zakat. Ataupun sedekah sunat. Sedekah sunat kita panggil selain zakat. Tatawwu'. Ibadat mendekatkan diri pada Allah. Dengan cara antaranya sedekah. Tatawwu'. Baik. Bila Allah Ta'ala suruh infak, walaupun harta tu dia kata lahum, harta kamu. Ini nak menunjukkan apa dia? Harta kamu tadi itu Allah yang beri. Allah beri. Bila Allah beri, Allah suruh manage. Allah beri, Allah suruh manage. Apa dia? Sedekahlah. Infaklah. Alladzina yunfiku amwalahum. Harta kamu ada tu kan? Infak. Sedekah. Nampak tak? Mutlaknya semua benda yang ada pada kita dari Allah. Sehingga Allah ajar. Aku beri harta, tapi kena manage. Manage dah ikut kamu, ikut syariat. Apa dia? Zakat sampai haul keluar. Sedekah, betul lah sedekah kena ikut turutan. Cuba tengok ayat Quran. Apa disebut tentang turutan sedekah? Menunjukkan apa dia? Harta kita milik Allah sepenuhnya, yang sebenarnya. Kita memegang amanah dari rezeki Allah Ta'ala. Uji kita. Bila Allah Ta'ala kata sedekah, betul kita nak sedekah. Tapi Allah tunjuk juga sedekah hendaklah zawil qurba, kaum kerabat, wal yatama, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang-orang, maknanya ada turutan.
Ada panduan. Ni nak menunjukkan apa? Walaupun awak kata harta awak sebenarnya dari Allah. Buktinya Allah suruh manage dengan sedekah kena beri. Zakat wajib keluar. Nampak tu. Hikmah bila kita baca tafsir ni. Hatta cara susunan ayat Quran itu. Hikmah ya Allah. Ya. Alladzina yunfiquna amwalahum. Orang-orang yang infak harta mereka. Bil-laili. Ya, malam hari. Wan nahar. Dan siang hari. Cuba tengok tu. Sirran. Secara sembunyi-sembunyi. Baru disebut wa'alaniyah. Secara terang-terang. Kenapa disebut sembunyi dulu? Baru disebut terang-terang. Nak menunjukkan terang, boleh sedekah terang. Tetapi hendaklah ada sebabnya. Supaya mengingatkan orang lain. Menaikkan semangat orang lain untuk berinfak. Tetapi yang lebih afdal, seperti mana ayat Quran menyebut terlebih dahulu daripada terang-terang wa'alaniyah itu, disebut apa dulu? Sirron. Senyap-senyap sudahlah. Itu dia. Senyap-senyap sudahlah. Ya, senyap-senyap sudah. Kebanyakan kita ni pelik. Ya, apa dia? Bila sedekah nak terang-terang. Yang tak seronoknya, bila kahwin nak senyap-senyap. Jangan ibu bapa sekalian terbalik dengan hadis Nabi suruh. Kahwin hendaklah diterangkan, dimaklumkan. Sedekah hendaklah disenyap-senyapkan. Ya, disenyap-senyapkan. Tengok tu. Suka jemaah segar mata masing-masing ya. Baik. Falahum ajruhum, bagi mereka yang menginfakkan harta mereka dengan sedar harta ini amanah dari Allah dan dikehendaki manage urus dari Allah sebagai amanah, sama ada secara sirran diam-diam wa alaniyah terang-terang dengan sebab musabab yang lebih baik. Falahum ajruhum, Allah beri pahala. Murahnya Allah. Dahlah harta modal untuk sedekah tu pun dari Allah. Modal nak sedekah pun dari Allah. Dah bila kita sedekah, diberi pula pahala. Ya Allah. Tak ada benda kita ni rupanya tak ada benda-benda pun kita ni. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiada ketakutan duka cita bagi mereka yang bersedekah berinfak kerana Allah. Walahum yahzanun, yakni di hari perjumpaan dengan Allah tidak ada duka cita. Lagi yahzanun, bersedih. Baik, kita baca tafsir sikit ibu bapa sekalian. Saya bacakan daripada tafsir Ibn Kathir kita ya. Saya bacakan. Abu Abdurrahman An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sepupu Nabi lah, Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, dahulu mereka tidak suka bersedekah kepada keturunan mereka dari orang-orang yang mensyirikkan Allah. Lalu mereka bertanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keringanan diberikan kepada mereka. Maka turunlah ayat ini, yakni laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Kami dah masuk Islam dah Rasulullah. Harta kami ni biasa dulu kami sedekah adik-beradik sebelum Islam dulu. Adalah sepupu kami, ya, anak buah kami, adik-beradik, kata orang utara adik-beradik. Saya dulu ingat bila sebut adik-beradik ni, kakak abang, rupanya belah utara adik-beradik, sepupu, sepapak, adik-beradik kita. Yang masih belum Islam Rasulullah, kami tak nak beri dah pada mereka, tak nak beri. Biarkan, dah mereka tak nak masuk Islam, kami pun nak putus dah beri bantuan, sumbangan pada mereka. Turun ayat ni. Apa dia? Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan tanggungjawab kamu siapa mereka mesti masuk Islam. Sebab hidayah Allah. Turun ayat ini, kata Ibn Abbas. Ya. Firmannya lagi, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ni semua ayat yang dah kita baca tadi, cuma didetailkan tafsirnya, tadaburnya. Pada ayat wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa saja kamu sedekah benda yang baik, infak benda yang baik, pahala bagi kamu. Okey, cuba tengok apa tafsir dia. Apa tafsir dia? Nak menunjukkan bahawa
pembalasan Allah kepada amal kamu hendaklah ada dua syarat. Baik sedekah kamu dan baik niat kamu. Tengok tu. Niat baik, turun rumah nak beri beras kepada orang. Niat biar baik. Dan harta nak beri ke orang pun baik. Baik. Apa jadi ya kalau orang mari hantar beras rumah saya? Setiap orang mari beras, Ustaz tolong bagi pada orang. Saya nak beri 10 kampik. Orang ni pun mari hantar 10 kampik. Orang ni mari penuh rumah saya. Ustaz tolong beri ya. Baik. Saya pun beri ke orang. Terimalah beras dari saya. Apa hukumnya? Kita tak khabar orang beri. Padahal orang beri. Kita tak kata saya wakil, saya amanah. Ataupun kami bersama-sama kumpul nak beri pada Tuan. Saya cuma kata saya. Saya beri ni. Saya beli ni. Saya apa dia? Sudah menjadi dusta. Dan membawa kepada riak. Saya. Ada pun tuan-tuan yang mari hantar beras, rumah saya mendapat 2 pahala. Pertama, tuan sudah pun bersedekah, dapat pahala. Kedua, nama tuan selamat daripada riak. Ada pun saya yang tidak amanah sedekah dengan kata saya. Pertama, saya berdusta. Kedua, saya terkena penyakit riak. Jangan main. Jangan ibu bapa sekalian ya. Kita ni sudahnya mati. Apa amal kita dicatat oleh Raqib Atib. Allah Ta'ala tahulah kita macam mana. Walaupun orang nampak Ustaz Rashidi pakai songkok, hatinya Tuhan lebih tahu. Ingat tu. Ingat baik-baik. Ini tak tentang Ustaz Rashidi baik. Ustaz Rashidi baik. Ustaz Rashidi bagus. Jangan Tuan. Jangan. Apa pun kita sedekah, kita ambil pengajaran, sedekahlah senyap. Sirran wa alaniyah. Falahum ajurhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Dan firman Allah lagi yang telah kita baca tadi, tafsir ni kata wa ma tunfikuna illa batigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu infakkan harta melainkan semata-mata kerana mencari redha Allah. Kerana Allah saja saya buat ni. Ya. Hasanul Basri ada berkata tentang ayat ini. Maksud ayat ini ialah infak seorang mukmin untuk dirinya sendiri. Dan tidaklah seorang mukmin bila dia nafkahkan harta melainkan dia nak dapat redha Allah pada dirinya. Maknanya bila kita sedekah, betul hakikat kita nampak harta kita hilang, berkurang. Tetapi apa yang kita hakikatnya apa? Kita nak Allah redha pada kita. Maknanya bila kamu sedekah, sedekahlah yang baik. Kata Al-Quran. Sebab kamu sedang membina keredaan Allah untukmu sendiri. Untuk kamu sendiri. Bukan orang lain. Untuk kamu. Untuk kamu. Hasanul Basri pernah ditanya. Maaf saya. Syaqi Al-Balkhi. Syaqi Al-Balkhi ni dia guru kepada Hatim Al-Asam. Ni saya ingat subhanallah, kisah ini dikisahkan oleh seorang ulama tafsir besar dunia. Mati tahun 96. Muhammad Mutawalli Sya'rawi namanya. Saya ni antara celahan jutaan manusia atas dunia yang cukup terkesan dengan pemikiran Sya'rawi. Ni kitab Sya'rawi banyak sini, tafsir Sya'rawi. Sya'rawi pernah menukilkan satu kisah ahli tasawuf. Syaqiq Al-Balkhi dengan muridnya Hatim Al-Asam. Maka Syaqiq ni satu hari dia tanya Hatim. Ni dua-dua tasawuf lah tu. Dia tanya murid dia. Ya Hatim, wahai Hatim. Kamu belajar dengan aku berapa tahun dah? Ni terjemah Terenung terus ni. Karya ni Arab, terjemah Terenung terus. Hatim, awak belajar dengan saya berapa tahun dah? Jawab Hatim, 33 tahun dah Tok Guru. Allah Tuhan, 33 tahun. Maka Syaqiq kata, Allah, lamanya. Apa kamu dapat? 33 tahun. Kata Hatim, aku dapat 8 perkara. Terkejut Syaqiq. Syaqiq kata, 33 tahun dapat 8 je. Tapi tak apalah nak dengar apa 8 tu. Antaranya, saya tak sebut 8 ni, antaranya,
antaranya aku ni sedar. Amalku aku sedar tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Ada semayang tuan-tuan, anak paling kita sayang, tolong semayang. Tak ada. Ada? Tak ada. Sedekah kita, selepas kita mati barulah anak-anak buat infak. Itu pun benda yang boleh dibenarkan agama. Semayang tetap tak boleh. Maka kata dia, aku sedar amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Sebab itu aku buat juga. Beramal juga. Sebab tak ada orang lain boleh tolong buat. Tak boleh. Jadi bila kita nak infak, nak beramal, alangkah ruginya amal sudahlah orang lain tak boleh ganti, tak boleh buat. Amal yang kita buat sekarang pun tidak ikhlas. Rugi berapa sekalian? Rugi ya Allah. Ruginya ya Allah. Ruginya letih. Ya, termasuklah juga iktikaf dalam masjid dari pagi sampai petang. Begitu juga letihnya tawaf di Baitullah buat umrah. Kemudianlah pula wukuf di Arafah bawah panas terik berdebu. Tapi tak ada ikhlas. Supaya orang panggil haji. Contoh. Sudahlah letih, tiada dapat wajhillah. Maka sebenarnya wa man tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu buat sekarang, dia balik pada kamu. Apa dia? Redha Allah pada kamu, hakikat pada kamu. Itu dia. Maka jagalah. Jaga amal kita. Jaga. Atha al-Khurasani. Ni kita baca tafsir lagi Ibn Kathir. Atha al-Khurasani mengatakan, jika engkau memberikan sesuatu, infak, sedekah, semata-mata nak cari keredaan Allah, maka kamu akan dapat rasakan bahawa berapa Allah nak balas, tak usah kira. Dia kata orang ikhlas ni sampai peringkat apa? Pahala berapa pun tak nak kira lah. Kerana Allah. Allah lah letak berapa. Nampak tak sampai gitu. Rabi'atul Adawiyah pernah disebut orang, aku beribadat bukan sebab syurga. Bukan sebab syurga. Aku hindar maksiat bukan sebab neraka. Tapi sebab aku cinta kepada Allah. Bila cinta, penuh hati ni kepada Allah, tak kira dah Tuhan. Terpulanglah Allah nak guana sebab aku sayang. Cinta, kasih pada Allah. Tengok mak kita tu. Tak? Biarlah lapar ke, biarlah baju copan caping ke, asal anak sempurna. Dia tak sayang ke kita pun biarlah Ustaz, kita sayang pada dia. Berdoa tiap-tiap malam, ya Allah, ampunlah dosa anak-anakku itu. Walaupun dia tak berapa sayang ke aku, tak apalah aku sayang ke dia. Walaupun dia hentak-hentak kaki kerana menunjukkan tidak puas hati kepada aku. Sikit sangat kesnya aku suruh dia basuh pinggang dalam sinki. Dia hentak-hentak kaki kepada aku sampai dijeling-jeling matanya pada aku. Walaupun dia dah haka, tak apa ya Allah, ampunlah anak aku sayang pada dia. Begitulah. Nak beritahu ibu bapa sekalian, sesiapa yang betul-betul mencari redha Allah, yakni ikhlas kerana Allah, dia tak kira je pahala saya. Itu dia. Ini adalah makna yang baik. Bahawa jika seseorang mengeluarkan sedekah untuk mencari redha dan balasan pahala hanya pada Allah. Dan tidak ada masalah baginya apakah sedekah itu diterima oleh orang baik atau orang jahat. Maknanya sini ada sedikit perbahasan fiqh. Kita nak derma orang mitak. Kita tahu hak mitak tu menipu. Kalau kita tahu, haram kita beri. Kerana kita menggalakkan dia menipu. Tetapi kalau kita tak tahu, lepas beri dah, barulah kita tahu, dia sekian-sekian, siapa dah pahala kita. Tapi sebelum beri, kalau kita tahu, tak apalah jahat baik pun, asal kita sedekah, tak boleh. Tidak boleh. Sebab tu nak sedekah, cek sikit. Sekarang banyak sangat ya. Scammer banyak sangat ibu bapa sekalian, banyak sangat.
Ya. Ada dalil dalam hal ini nak cari redha Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa saja harta yang baik yang kamu sedekah tadi, nescaya kamu diberi pahala dengan cukup, sedang kamu tidak dirugikan sedikit dengan amal kamu. Maka satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Qala rajulun, telah berkata seorang lelaki, la atasaddaqanna al-lailata bisadaqatin. Saya baca habis hadis ya. Kurang-kurangnya kita dengar hadis Nabi. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin fa asbaha an-nasu yatahaddathuna تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني قال اللهم لك الحمد على غني La atasaddaqanna al-lailata bi sadaqatin. Ini tentang sedekah siang malam dia. Fa kharaja fa wada'aha fi yadi sariqin. Allahu akbar ya, hatta pada orang mencuri pun. Fa asbahu yatahaddatsuna. Tusaddiqa al-lailata ala sariqin faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyin wa ala sariqin. Tengok tu, subhanallah, kaya dia ya. Kayanya jiwa dia ya. Subhanallah. Fa'utiya faqila lahu amma sadaqatuka faqad qubilat. Okay. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa biha an zinaha. Wa la'alla al-ghaniyya ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Wa la'alla as-sariqa an yasta'iffa biha an sariqatihi. Allahu akbar. Tengok, derma bila ikhlas. Bila kita sedekah ikhlas. Nabi sebut. Maka ada satu orang laki-laki lah. Ya, dia kata, aku nak sedekah malam ni. Kemudian dia pun malam tu bawa lah pitih lah. Kita kata, terjemah bahasa kita mudah, bawa pitih. Sedekah. Tiba-tiba sedekah dia tu jatuh kepada seorang berzina. Zaniyatin. Orang berzina. Maknanya dia ingat ke orang-orang molek. Penzina. Dia sedekah. Apa jadi? Maka esok hari orang-orang pun bercakap, ada orang sedekah ke orang zina pula dah. Dengar tu. Kemudian ia pun kata, ya Allah, segala puji bagimu. Sedekah kepada seorang penzina. Allah malakal hamdu. Ya Allah, alhamdulillah lah, kawan-kawannya aku sedekah juga walaupun pada seorang penzina. Okey. Kemudian orang ni kata, malam ni nak sedekah lagi kok. Dia cari-cari orang baik, dia sangkanya baik. Tiba-tiba sedekah tu jatuh kepada ghaniyin, orang kaya. Dia ingat orang susah. Tu salah beri ke orang kaya. Tak apalah. Esok pagi orang bercakap, ada ke patut orang kaya pun boleh piti sedekah? Maka dia kata, Allah malakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagi kamu. Tak apalah sedekah aku siapa, walaupun orang kaya. Tengok. Kemudian dia kata malam ni nak sedekah lagi lah. Dia cari orang. Jumpa dengan sariqin, perampok, pencuri. Maknanya kalau orang menyambung mencuri. Orang tak betul. Scammer lah kita kata. Hantar mesej. Anak saya tak lepas makan. Susu tak dapat buat. Profil pun tak ada. Ada profil pun gambar orang lain. Kita beri sedekah RM20. Beli susu contohnya. Rupanya scammer. Apa jadi hadis sebut? Esok orang kata, takkanlah sedekah pun sampai ke scammer pun boleh. Ni, hadis ni menunjukkan apa dia? Pemberi sedekah tidak tahu. Hak kita sebut fiqh tadi, kita sudah tahu. Orang ni dah tahu scammer, nak sedekah apa lagi? Sebab kita dah tahu. Andai kata kita beri, kita tak tahu, hadis ada cerita. Kepada penzina, kepada perampok, pada orang kaya. Esok baru Allah.
Putus-putus Mudah-mudahan lain. kemudian ia didatangi oleh malaikat dan dikatakan kepadanya, sedekahmu telah diterima. Sedekahmu telah diterima. Adapun si penzina, mudah-mudahan dengan sedekahmu terhindar ia dari zinanya yang berterusan. Mudah-mudahan orang kaya menerima sedekahmu mendapat pengajaran dan mahu pula ia bersedekah kepada orang lain. Mudah-mudahan si pencuri yang dengan sebab sedekahmu terasalah di hatinya untuk berusaha dan mencegah dari perbuatan yang mencuri itu. Maknanya baki daripada sedekah yang baik, ya, syarat yang baik, niat yang baik, kesan baik tu dapat pada orang lain. Kesan baik. Nah, ni hadis ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut dalam Sahihain. Ya, dalam hadis riwayat Muslim ada, dia kata riwayat Bukhari pun ada. Dalam syarah Fathul Bari. Ini Fathul Bari kita ni Fathul Bari. Baik. Orang-orang yang berhak menerima sedekah. Kita baca tafsir bagi tadabbur ayat kita yang tadi tu. Lil fuqara, ingat tak? Lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. Yang kita dah baca tadi. Sekarang ni kita nak tafsir bagi tadabbur yang sudah kita sebut tadi. Tafsirnya saya baca. Berinfaklah kepada orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, yakni orang-orang muhajirin telah mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul serta mereka berpindah dari Mekah. Muhajirin itu tinggal dah di Madinah. Mereka tidak memiliki harta benda kerana meninggalkan semua harta dan kampung halaman semata-mata kerana iman. Ya. La yastati'una darban fil ard. Mereka tidak dapat berusaha di bumi ini. Ya, seperti orang tempatan. Harta benda tak ada. Modal tak ada. Ya. Bila sebut ayatnya, ayat berikutnya tu. Sekejap ya. Mana ayat berikut disebut? Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya kerana memelihara diri dari meminta-minta. Dia ni tak minta, ni barangkali cukup dah kot. Walhal orang yang tak minta menjaga air mukanya. Walaupun dia tak cukup. Ini kemuliaan. Mulia orang begitu. Cuba tengok artinya. Orang-orang yang tidak tahu perkara ini dan keadaan mereka itu menyangka mereka adalah orang yang kaya dan cukup. Kerana sifat iffah, dia jaga diri dari meminta-minta. Adapun satu hadis Nabi SAW ada menyebut begini. Laisal miskinu bihadha at-tawaf alladhi tarudduhu at-tamratu wat-tamratu wal-aklatani walakinnal miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaqa alaihi wa la yas'alan nasa syai'a. Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling untuk minta-minta 1-2 suapan kurma, 1-2 suap makanan, 1-2-3 kali makan. Akan tetapi orang miskin sebenarnya adalah orang yang tidak mempunyai harta yang mencukupinya dan ia mampu berusaha, maka hendaklah ia diberi sedekah dan ia tidak boleh meminta apa pun kepada orang lain lantaran Allah mencukupkan baginya dengan qada masing-masing. Cuba dengar Imam Ahmad ada sebut, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis tersebut daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila Allah menyebut ta'rifuhum bisimahun, kamu mengenali mereka dengan melihat sifat-sifat mereka, iaitu sifat-sifat yang nampak terlihat dari mereka bagi orang-orang yang merenung, sebagaimana Allah Ta'ala sebut simahum fi wujuhihim, tanda-tanda mereka nampak pada wajah, bekas sujud, tanda ketaatan.
Maknanya kita orang-orang muhajirin ni, walaupun dia orang susah, dia ada iffah, dia jaga tak minta. Maka orang-orang Ansar melihat nampak ketinggian orang muhajirin walaupun susah, dia jaga maruah dia. Dia jaga meminta-minta, sifat iffah ada padanya. Jadi orang begini, Al-Quran kata, inilah yang dipanggil boleh beri. Sudahlah dia miskin, walaupun miskin, dia ada iffah, air muka. Hendaklah kamu bantu dia, lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah. Hendaklah kamu bantu dia fi sabilillah. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia mengatakan, pernah sekali ibuku menyuruh aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu. Awak pergilah jumpa Nabi, mintalah, ya. Lalu aku datang dan kemudian aku duduk. Tidak minta lagi, aku datang nak mak suruh pergi, mintalah apa-apa dengan Nabi. Aku pergi tapi aku duduk je. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiriku lalu bersabda, man istaghna aghnahu Allah, wa man ista'affa a'affahu Allah, wa man istakaffa kafahu Allah, wa man sa'ala walahu qimatu uqiyatin faqad ahlafa. Tengok Nabi, ya. Nabi kata apa dia? Siapa-siapa rasa kaya, maka Allah akan jadikannya kaya. Ini cukup dengan Allah. Ada Allah cukup. Barang siapa menjaga air muka, kesucian dari minta-minta, maka Allah jaga air muka dia. Ya, kesucian dia. Barang siapa yang merasa cukup, Allah beri cukup pada dia. Kita soalnya rasa tak cukup. Padahal di rumah beras dah ada 2 guni dah. Contohnya nak makan minggu ni. Minggu ni baru tu. Bukan minggu lain. Minggu ni 2 guni. Bayang. Tak rasa cukup. Siapa rasa cukup? Nabi kata Allah beri cukup. Dan barang siapa yang meminta-minta, sedangkan ia mempunyai harta sebanyak 1 uqiyah. Uqiyah ni 40 dirham. Uqiyah ni kalau kita baca dalam sirah, dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain, antara peperangan yang paling banyak kita dapat harta ghanimah berupa uqiyah. Itulah duit-duit perak. Sekeping uqiyah bersama 40 dirham. Maksudnya sekeping bersama 40 dirham. 1 dirham, 2 dirham. Dirham duit perak. 1 dirham, 2 dirham. Dia tak bayar. Sekeping dia bersama 40. Bayang. Ya. Berarti dia telah meminta secara mendesak. Walaupun dia ada, dia tak rasa cukup. Dia minta lagi. Berarti dia mendesak-desak. Walaupun dia berdoa, dia tak rasa cukup. Lalu Abu Sa'id berkata, lalu aku berkata, unta yaqutah milikku lebih baik dari 1 uqiyah 40 dirham. Unta yaqutah. Yaqutah ni jenis unta. Unta. Setelah itu aku pun kembali dan aku diamkan saja niatku untuk meminta kepada Nabi. Kerana apa? Kerananya bila Nabi kata siapa tahan diri dari minta-minta, Allah jaga dia. Allah tahan dia. Ya, Allah jaga, Allah tahan dia. Allah jaga, Allah tahan dia. Subhanallah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Pujian atas orang-orang yang bersedekah. Dalam ayat berikutnya yang telah kita tadabbur tadi, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili malam wan nahar siang, ya. Sirran senyap-senyap, wa alaniyah secara terang-terang. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita baca dah tadi. Kita dah tadabbur pun. Ni tafsir pula kepada tadabbur tadi. Ini adalah satu pujian dari Allah untuk orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serta mencari keredaan Allah di setiap waktu, baik malam atau siang, baik senyap-senyap atau terang-terang. Bahkan nafkah yang diberikan kepada keluarga pun termasuk dalam infak, sebagaimana hadis Nabi sebut. Hatta kita cari nafkah untuk keluarga, termasuk sedekah kita. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau menjenguknya kerana sakit pada tahun pembebasan kota Mekah, Fatah Mekah. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa peristiwa itu terjadi pada tahun Haji Wada' perpisahan. Beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka lan tunfiqa
nafaqatan tabtaghi biha wajhillah illa zdadta biha darajatan wa rif'atan hatta taj'alu fi imra'atika. Dan sesungguhnya tidaklah engkau infak suatu benda tujuan nak cari Allah redha, melainkan kamu akan bertambah tinggi darjat dan kedudukan, hingga makanan kamu suap ke mulut isteri pun adalah sedekah. Bukan maksud hadis ni kita makan bersuap semua pagi malam, pagi petang, bukan. Yang kamu cari anak isteri boleh makan di rumah, itu sedekah. Walaupun tanggungjawab kita, tapi murahnya Allah dikira sedekah. Betul tanggungjawab dia. Beri juga pahala sedekah berdasarkan hadis kepada Abu Sa'id ni, ya. Hadis kepada Abu Sa'id ni. Hadis kepada Abu Sa'id ni. Ya. Baik Ibu Bapa sekalian. Ya. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau Nabi kita telah bersabda, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu sadaqatan. Sesungguhnya jika seorang muslim dia beri nafkah kepada keluarganya, isterinya, beserta dia harap pahala dari Allah, maka nafkah itu merupakan sedekah. Dikira sedekah juga. Tanggungjawab satulah, diberi pahala sedekah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih kita. Firman-Nya lagi, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka dengan sebab mereka mencari nafkah dan menginfakkan harta. Yakni diberi pahala pada hari kiamat nanti atas infak yang telah mereka keluarkan dalam ketaatan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Antaranya Allah beri pada hari kiamat, tidak ada rasa khawatir dan risau mereka, dan tidak ada bersedih hati, kerana pahalanya sudah diberi oleh Allah untuk mereka bergembira dengan sebab amal yang ikhlas kepadanya. Seperti mana tafsir yang telah dibahas sebelumnya, kata dia. Al-Baqarah ayat 275. Maknanya ibu bapa sekalian, kita sedang belajar tentang besarnya sedekah. Tetapi tidak dipanggil sedekah. Apa maksud sedekah? Benar. Tidak dipanggil amal kita yang sedekah infak itu benar, melainkan benar pula hati kita. Apa syarat sedekah diterima? Kita dah belajar tadi berdasarkan nas Al-Quran dan tadabbur. Baik benda yang nak sedekah, seperti sumbernya, halalnya, eloknya. Dan kedua, baik pula niat orang yang nak bersedekah. Seperti jauhi riya, illa bertira awajihillah, cari semata-mata kerana Allah. Ya, maka ni syarat sampai pahala kita. Maka dibahas panjang, rupanya sedekah bukan saja seperti kita seluk poket beri kepada fakir miskin, golongan asnaf, bukan. Hatta satu keluarga yang mana suaminya mencari nafkah, ia tetap dianggap bersedekah. Sehingga anak bininya dapat makan, dapat minum. Kita jaga orang tua di rumah, mak ayah kita, tok nenek kita, ambil duduk dengan kita. Sedekah, Allah Ta'ala beri pahala sedekah kepada kita. Besarnya. Tapi yang mustahak, hendaklah jaga dua perkara tadi. Betul infak kita, betul niat kita. Maka dibahas pula dari sudut fiqh. Berdasarkan ayat Quran tadi kita belajar, sirron wa alaniyah. Ada sedekah yang senyap sir, wa alaniyah secara terang-terangan, yang lebih afdal. Dibahas dengan hadis ni, hak lebih afdal. Iaitulah bersedekah secara senyap-senyap kerana lebih menjaga hati. Adapun terang, boleh sedekah dengan cara terang berdasarkan hadis juga riwayat Abu Hurairah tadi, tapi dengan sebab. Dengan sebab menimbulkan ghirah, kegairahan orang lain untuk berlumba-lumba buat infak. Maka boleh. Tapi lebih afdal berdasarkan hadis,
Syarah kepada hadis ialah sedekah senyap-senyap, sirran wa alaniyah. Tu disebut sirran dulu, senyap dulu, baru wa alaniyah. Dan kemudian kita belajar beberapa istimbat, panduan daripada ayat yang kita belajar 4 ayat hari ni. Apa dia? Larangan meminta-minta. Sesiapa jaga maruahnya, jaga iffahnya, walaupun dia susah, dia jaga. Maka Allah jaga dia di akhirat. Berdasarkan ayat lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Dia tidak meminta-minta dengan manusia, la yas'aluna an-nas ilhafa, dengan mendesak-desak. Maka ayat ini kata Ibnu Abbas, rupanya orang-orangnya yang nak bersedekah dulu, kadang-kadang dia sedekah kepada orang-orang kafir, sedangkan mereka tak ada keluarga. Setelah sahaja masuk Islam, mereka kata tak nak sedekah dah. Maka Allah Ta'ala kata sedekahlah, buat amal. Soal hidayah bukan kamu, laisa alaika hudahum walakinallah yahdi man yasha. Tetapi antara intipati yang paling besar kita dapat ialah ikhlaskan amal, elakkan ruang-ruang boleh menimbulkan riak dan terhapusnya amal. Dan ketiga, kita sendiri jaga dari meminta-minta. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala memberi balasan kepada kita, yuwaffa ilaikum. Allah balas lebih lagi dengan sebab sabar dan ada sifat ifah. Dan juga bagi orang sedekah, dengan sebab sedekah, dan juga dia jaga niatnya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu bapa sekalian dapat kita ambil panduan nas Al-Quran yang telah kita tadabbur dan juga nas Al-Quran yang telah kita tafsir di atas tadabbur yang telah kita nyatakan itu sebagai panduan yang telah kita khulasahkan, kita simpulkan tadi. Tamat di situ ibu bapa sekalian. Panjang umur kita sambung lagi. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.